الحمد لله الذي علم وأنعم وهدانا بالقرآن للتي هي أقوم. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسير الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وأفضاله. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, bekalan terbaik kehidupan kita ini ialah bertakwa kepada Allah. Takwa mengajar kita berhati-hati dalam setiap langkah kehidupan dan usaha membantu diri menjadi mukmin yang sebenar. Sekiranya kita mengetahui betapa berharganya kehidupan ini, nescaya kita tidak akan mensia-siakan walaupun sesaat. Justru marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentaati perintahnya dan menjauhkan dari diri daripada perkara-perkara yang dilarangnya. Semoga kita dikurniakan dengan keberkatan kehidupan dan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang mulia ini, marilah bersama kita menghayati khutbah yang bertajuk Memburu Ridha Ilahi. Sidang jemaah yang dimuliakan, sesungguhnya orang yang beriman diibaratkan seperti satu jasad. Setiap anggota saling bantu-membantu antara satu sama lain. Mereka saling berkongsi kegembiraan sesama tetangga dan menghulurkan bantuan jika ada di kalangan mereka yang ditimpa musibah atau kesusahan. Inilah di antara sifat orang beriman yang perlu dijalinkan untuk membantu kekuatan menjana perubahan. Hasilnya, lahirlah masyarakat harmoni yang berkasih sayang dan sentiasa tolong-menolong. Salah satu amal ibadah yang dapat membentuk masyarakat sebegini ialah amalan bersedekah. Sedekah adalah amalan yang mulia yang sangat dituntut. Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kelebihan kepada orang kaya untuk mereka mengulurkan bantuan kepada orang yang memerlukan. Ia juga dapat menjauhkan diri daripada sifat tamak dan zalim. Amalan ini menuntut pengorbanan yang besar dalam diri kerana mereka perlu menyerahkan sebahagian dari apa yang disayangi dan diusahakan kepada orang lain. Firman Allah Subhanahu wa taala yang dibacakan pada permulaan khutbah tadi yang bermaksud, kamu tidak sekali-kali dapat mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu dermakan sebahagian dari apa yang kamu sayangi, dan sesuatu apa jua yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Di dalam Islam, amalan sedekah bukan sekadar memberi wang ringgit kepada mereka yang memerlukan. Konsep sedekah adalah lebih luas, membabitkan perkara-perkara yang membawa kebaikan, sama ada dalam bentuk rohani atau jasmani. Namun masyarakat kita seakan-akan telah menyempitkan istilah sedekah ini hanya dengan bermaksud mengeluarkan harta benda kepada orang lain. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi daripada Abu Dzar Al-Ghifari
radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tabassumuka fi wajhi akhik sadaqatul lak wa amruka bil ma'ruf wa nahyuka 'anil munkar sadaqatul wa irsyad ar-rajul fi ardh dhalalah laka sadaqatul wa basaruka lil rajuli radi'il basar laka sadaqatul wa imamatuka hajar wa syawkatal 'azma 'anil qareeb laka sadaqah wa fawqa min dalbi fi dalbi akhik laka sadaqah. Yang bermaksud, kamu senyum kepada saudara kamu adalah sedekah. Kamu melaksanakan amar ma'ruf dan nahi munkar adalah sedekah. Kamu menunjukkan jalan seseorang yang tersesat adalah sedekah. Dan kamu membuang batu, duri dan tulang dari jalan adalah sedekah. Juga kamu mengosongkan timbamu untuk mengisi timba saudaramu adalah sedekah. Sidang jemaah yang dimuliakan, berpuasa bagi mereka yang melazimi amalan bersedekah. Terdapat banyak rahsia yang tersurat di sebalik amalan sedekah. Di antaranya, mereka akan mendapat keberkatan dan ketenangan jiwa. Ingatlah, kekayaan atau kesenangan tidak membawa makna tanpa wujudnya keberkatan. Dengan adanya keberkatan, nikmat yang sedikit akan dirasakan mencukupi, manakala nikmat yang banyak dapat dikongsi kepada mereka yang memerlukan. Diceritakan bahawa seorang dermawan, Al-Laits bin Sa'ad, yang mempunyai pendapatan hasil tanamannya sebanyak lebih dari 70,000 dinar setahun, yang semuanya disedekahkan. Pada suatu ketika, dia membeli sebuah rumah yang dilelong. Lalu wakil beliau pun pergi untuk menerima rumah itu. Didapati di dalamnya ada anak-anak yatim dan kanak-kanak yang masih kecil. Apabila berita ini diketahui oleh Al-Laits, beliau dengan segera menghantar utusan memberitahu bahawa rumah mereka tersebut adalah hak mereka, dan pada setiap hari mereka akan mendapat apa yang mereka perlukan. Kekayaan yang dianugerahkan ini tidak melekakan atau melalaikan dirinya hanya dalam kemewahan dunia. Walaupun memiliki harta yang banyak, ia tidak menjadikan dirinya seorang yang sombong atau kedekut. Beliau sentiasa bersedekah tanpa rasa takut menjadi miskin atau hartanya semakin berkurangan. Malah amalan ini semakin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau bagaimanapun, perbuatan ini hendaklah dilakukan dengan niat yang ikhlas dan mencapai matlamat bersedekah. Terdapat segelintir dari masyarakat kita yang memberi, namun pemberiannya itu adalah barang-barang yang tidak dapat digunakan atau dimanfaatkan oleh penerima sedekah. Malah ada yang sanggup menyumbangkan pakaian yang koyak rapat dan tidak lagi digunakan. Janganlah mengungkit, merungut dan menyakiti hati penerima sedekah, kerana perbuatan itu merosakkan amalan yang mulia ini. Hayatilah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Baqarah ayat 265. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillah wa tathbitan min anfusihim kamathali jannatin bi rabwatin asabaha wabil fa'atat ukulaha dhi'fain fa in lam yusibha wabil fatal wallahu bima ta'maluna basir. Yang bermaksud, dan bandingan orang-orang yang membelanjakan harta kerana mencari keridhaan Allah dan kerana meneguhkan iman dan perasaan ikhlas yang timbul dari jiwa mereka adalah seperti sebuah kebun di tempat yang tinggi yang ditimpa hujan lebat lalu mengeluarkan hasilnya 2 kali ganda. Kalau ia tidak ditimpa hujan lebat, maka hujan rendah-rendah pun cukup untuk menyebar
menyiraminya. Dan ingatlah, Allah sentiasa melihat apa yang kamu lakukan. Sesungguhnya ganjaran dan kebaikan sedekah tidak ternilai. Berbuatlah peluang keemasan ini untuk manfaat dunia dan bekalan di akhirat kelak. Sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata al-insan inqata'a 'amaluhu illa min thalatha, illa min sadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lahu." Yang bermaksud, apabila mati seorang lelaki, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara: anak saleh yang mendoakannya, atau sedekah jariah, atau ilmu yang dimanfaatkan. Serahkan amalan ini kepada anak-anak kita dan mendidik mereka bersedekah sama ada di masjid, surau, atau kepada mereka yang memerlukannya. Ibu bapa perlu menunjukkan teladan tersebut terlebih dahulu. Berikanlah kefahaman kepada mereka tentang mendahulukan hak orang lain, supaya mereka tahu nilai sedekah yang sebenarnya. Jika hal ini dapat disuburkan, sudah pasti yang susah akan menjadi senang dan yang miskin akan terbela dengan bantuan serta pertolongan dari golongan yang kaya dan mewah. Maka masyarakat dapat menikmati keharmonian ini, di samping dapat menghindarkan mereka daripada melakukan jinayah dan penyelewengan. Para hadirin Allah yang diberkati sekalian, mengakhiri khutbah pada hari ini, beberapa kesimpulan yang dapat diambil sebagai renungan kita bersama ialah: pertama, bersedekah adalah amalan mulia yang sangat dituntut. Konsep bersedekah adalah luas, membabitkan perkara-perkara yang membawa kebaikan, sama ada dalam bentuk rohani atau jasmani. Kedua, orang yang bersedekah akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat. Ketiga, lakukanlah amalan bersedekah ini dengan hati yang ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, bukan disebabkan hawa atau kepentingan tertentu. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 272, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisa 'alaika hudahum walakinna Allah yahdi man yasha wa ma tunfiqu min khairin falianfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaykum wa antum la tuzlamun. Bermaksud, dan apa jua harta yang halal yang kamu belanjakan pada jalan Allah, maka faedahnya dan pahalanya adalah untuk diri kamu sendiri, dan kamu pula tidaklah mendermakan sesuatu melainkan kerana menuntut kehendak Allah. Dan apa jua yang kamu dermakan dari harta yang halal akan disempurnakan balasan pahalanya kepada kamu, dan balasan baik kamu itu pula tidak dikurangkan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Fastaghfiruhu fa yaqul mustaghfirin wa ya najatat ka'irin. Alhamdulillahil alamin wa la yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum an istata. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi
miqdar ma'lum. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sedang yang dirahmati Allah. Saya berpesan kepada diri saya sendiri dan protokol sosial dan ma'ruf. Marilah kita sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memerdekakan keimanan yang iman kita dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebaik-baik mungkin dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga-moga kita akan memperoleh kejayaan kehidupan kita di dunia dan lebih-lebih dari kehidupan kita di akhirat. Kita maaf. Hari ini mari kita bersama-sama menghayati khutbah yang bertajuk menangani sikap ekstrim dalam melaksanakan jihad. Sikap muslim yang berbahaya. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsi biyadihi la ta'lamu hatta ya'ti 'ala an-nas yaum la yadri al-qatil fima qatala wa la maqtul fima qatala." Fakih kaifa yakun dzalik? Qala al-qatil wal maqtul fi an-nar. Yang bermaksud demi Tuhan yang diriku berada di dalam genggamannya, dunia tidak akan musnah sehingga berlakunya pada manusia suasana di mana pembunuh tidak tahu kenapa dia membunuh, mangsa bunuh juga tidak tahu kenapa dia dibunuh. Baginda sallallahu alaihi wasallam ditanya, bagaimana boleh terjadi demikian? Jawab baginda sallallahu alaihi wasallam, itulah al-khamr, pembunuh dan mangsa yang dibunuhnya akan masuk ke dalam neraka. Riwayat Muslim. Tidak dimaksudkan dunia menyaksikan banyak kematian berlaku dalam peperangan yang berlaku pada abad yang ke-20 yang lalu telah menyaksikan jutaan manusia dibunuh. Hari ini pada abad yang ke-21 peperangan terus berlaku di beberapa negara seperti Syria, Irak, Afghanistan, Palestina dan lain-lain. Ia turut mengorbankan banyak nyawa. Apatah lagi mengibarkan pada kali ini peperangan yang berlaku di Irak dan Syria seolah-olah menggambarkan apa yang disebut di dalam dua hadis tadi. Pembunuhan yang berkuasa sehingga pembunuh tidak tahu mengapa dia perlu membunuh dan mangsa bunuh tidak tahu apakah motif dia dibunuh. Manusia membunuh semau mampu. Ia mencetuskan suasana fitnah. Dia menentukan suasana fitnah sehingga antara kumpulan bertentangan tidak mengenali siapakah musuh dan siapakah kawan. Silakan. Apa yang dibimbang? Apa yang dibintangnya adalah sebagian daripada